بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. أيها المسلمون والمسلمات أعزني الله وإياكم. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi pada malam ini meneruskan bicara berkenaan dengan hadis fitnah dan peristiwa akhir zaman. Muslimin muslimat sekalian, baik, saya telah menceritakan tentang hadis fitnah dari timur berkait dengan bumi Najd. Betul lah? Ada kan? Alhamdulillah. Saya ingat kan? Adalah, ingat dah lebih kurang lah. Tuan-tuan angguk tu confident. Baik, dah saya ingat, memang dah saya tengok rakaman ada. Dan hadirin sekalian, lanjutan daripada bicara berkenaan dengan fitnah bumi Najd ini. Najd ni adalah Saudi lah pada hari ini, yang mana zaman Nabi dipanggil Najd. Mekah, Madinah ini semua termasuk kawasan semenanjung tanah Arab. Dia tak besar. Kalau tuan-tuan tengok dalam map, semenanjung tanah Arab ni macam Malaysia Peninsula lah, sebelah sini. Dalam tu lah yang selalu kita pergi. Tuan-tuan pergi Saudi, tuan-tuan tak pernah pergi Riyadh. Saya pernah pergi sekali, itu pun transit airport. So kalau kita pergi Saudi, kita pergi Mekah, Madinah, Jeddah, Taif, itu semua dalam kawasan semenanjung tanah Arab. Dia wilayah yang berbeza dengan tanah besar Saudi kerana dulu dipanggil Najd. Ibu kotanya dulu dipanggil Yamamah, sekarang dipanggil Riyadh. Okey. Dan hadirin sekalian, kalau kita ambil di era moden lah, ya, di era 300 tahun latest ini, kita hari ini melihat adanya sebuah negara bernama Saudi Arabia. Dia ada ustaz-ustaz yang dia pro kepada Saudi. Okay. Dia mungkin akan skeptical sikit lah bila kita bicara. Tak boleh, dia pro dia. Tak apalah, kita bicara tentang kajian kan, kita kena terima lah. Negara Saudi hari ini yang kita lihat, dia merupakan negara Saudi yang ketiga, the third Saudi state. Yang pertama ditubuhkan pada 1744. Pengasasnya Imam Muhammad bin Saud. Ayah dia nama Saud, anak dia nama Muhammad. Dia tubuhkan satu wilayah bersama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pernah dengar? Sebut Wahabi itu nisbah pada dia lah. Okey, dia orang ni bergabung. Muhammad bin Abdul Wahab yang famous dengan gerakan Wahabiyah ini, dia gerakannya dakwah. Muhammad bin Saud gerakannya politik. Jadi politik combine dengan dakwah, bentuk satu ally, gabungan, bentuk the first Saudi state. Negara masa tu tak dipanggil Saudi lah. Masa tu pun House of Saud itu baru nak ditubuhkan. Saudi itu pun ambil nama ayah Imam Muhammad bin Saud. Ini cerita 1744. Wilayah sendiri yang berpisah dengan Uthmaniyah. Okey. Hampir 100 tahun kemudian, 18 lebih, berdiri pula negara Saudi yang kedua, juga daripada keturunan Imam Muhammad bin Saud. Masa tu keluarga dia semua dah dipanggil As-Saud lah belakang. Dan yang terakhir adalah setakat ini Kingdom of Saudi Arabia. 22 September 1932 didirikan oleh King Abdul Aziz bin siapa ayah dia? Abdul Rahman ke apa, saya pun tak ingat lah. Tapi keturunan Muhammad bin Saud juga, sama juga. Dan mereka ni beliau
meneruskan legasi coalition antara keluarga Saud dan keluarga Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab tu orang sebut Saudi Wahabi, Wahabi Saudi, itu cerita dia. Macam itulah. Okey. Baik. Tapi yang berlega dalam masyarakat kita, cerita Wahabi tu lain cerita. Yang tu cerita-cerita apa tu yang lebih kepada fiqh apa semua tu saya tak campur lah. Itu semua saya pun tak pandai bab tu kan. Itu bagi kepada ahli dia lah. Saya cerita bab geopolitik saja. Kenapa orang sebut Wahabi Saudi, Saudi Wahabi? Sebab dia memang gabungan dua keluarga itu membentuk satu wilayah. Baik. Dan tuan-tuan, kalau dulu di zaman Nabi, Najd dikuasai oleh kerajaan keluarga dari semenanjung tanah Arab. Dia walaupun satu benua tuan-tuan, tapi dia apa yang saya nak sebut tuan-tuan, walaupun dia satu benua, dia ada satu sentimen asabiah yang tinggi. Engkau orang Najd, kami orang semenanjung tanah Arab. Macam tuan-tuan tengok Palestin dan Gaza. Kita nampak tak ada apa kan? Kita nampak kita fight for Gaza, kita fight for Palestin. Tapi orang Palestin dengan Gaza, dia ada satu jurang yang kahwin tak suka-suka. Actually sebenarnya orang Palestin nak kahwin orang Gaza. Yes. Jangan tak percaya. Okay. So macam itulah orang Najd, orang semenanjung tanah Arab. Tapi tuan-tuan, siapa sangka di akhir zaman ini, 300 tahun ini, keluarga dari Najd kuasai semenanjung tanah Arab. Betul? Saud keluarga tu daripada mana? Riyadh. Dia kuasai semenanjung tanah Arab. Yang sepatutnya zaman Nabi, kerajaan semenanjung tanah Arab zaman Madinah itu kuasai Najd. Baik, kebetulan pula benda ni menjadi satu polemik besar apabila Nabi pernah berdiri di kota Madinah menghadap ke Yamamah Riyadh, menghadap ke Najd. Nabi sebut, ala innal fitnata hahuna, ketahuilah sesungguhnya fitnah itu datang dari arah sana, kata Nabi. Fitnah itu datang dari arah sana, Najd. Dan tuan-tuan hadirin sekalian, bermula zaman Muhammad bin Salman sekarang ni, ini kalau saya cakap di Saudi ni tuan-tuan, confirm tuan-tuan tolong buat balik je lah kereta saya. Kan, memang kena angkut dekat luar masjid. Okey, silap-silap dalam masjid kena angkut kalau saya cakap dalam Saudi lah. Muhammad bin Salman ni, dia putera mahkota, dia bukan king. Okey, so dia dah jadi de facto ni lama lah. Semasa ayah dia pun dah tak fit dah tu, 80 lebih tuan-tuan, ya. 80 lebih, dia bukan macam kita punya politician. 80 lebih dia bukan macam kuli. 80 lebih dia dah tak, dia cakap pun tak clear. Anak dia 30-an, tua sikit daripada saya, jadi putera mahkota. Dan buat pertama kali sejak tahun lepas, bulan September, anak dia Muhammad bin Salman jadi Perdana Menteri. Pertama kali dalam sejarah penubuhan Saudi, seorang putera mahkota menjawat jawatan nombor 1 pentadbiran, iaitu Perdana Menteri. Sebelum tu semua king. Dan bila dia jadi Perdana Menteri, kita boleh lihat bahawa agenda liberalisasi Saudi yang sepatutnya berlaku awal tahun 70-an hari itu, yang tertangguh, dilaksanakan oleh dia pada hari ini. Dan kita boleh mempersoalkan di mana legasi keluarga Muhammad bin Abdul Wahab yang diberikan hak oleh kerajaan Saudi sebelum itu sebagai pihak yang menguruskan agama. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok Saudi, tuan-tuan perasan tak, tuan-tuan pergi Saudi, dia tak banyak jaga kawasan-kawasan bersejarah. Macam tuan-tuan pergi Hudaibiyah kan, Hudaibiyah tu kan ada sejarah dia kan, perjanjian Hudaibiyah apa semua. Tapi tuan-tuan pergi Hudaibiyah, apa tuan-tuan nampak? Tuan-tuan pergi Gua Hira. Gua Hira tempat Nabi terima wahyu ni. Apa tuan-tuan nampak? Tak dijaga, kotor. Orang Afghanistan, orang Pakistan tu minta duit dekat tuan-tuan buat tangga tu kan. Malizi, Sadaqah. Najib bagus. Dia ikut siapa Perdana Menteri dia sebut lah. Dia pun tahu juga, dia baca juga kan. Dia nak attract kita. Dia minta duit tu sikit, dia belanja, lepas tu dia buat simen tu. Lah ni tuan-tuan panjat Gua Hira ada tangga, dia buat.
Tapi kerajaan Saudi tak jaga. Apa sebab? Sebab pendirian penguasa agama dia, pihak berautoriti dari Jabatan Kibar Ulama Mufti dia lah, berpendapat bahawa tempat-tempat tu tak payah dijaga dan kalau boleh jangan bagi orang datang, sebab jadi syirik. Itu pendirian mereka. Tuan-tuan boleh bersetuju, boleh tak bersetuju lah benda ni. Okey, baik. Tapi ini gambaran saya nak beri. Dan kita tak tahu bagaimana masa depan Saudi dengan pentadbiran Muhammad bin Salman ini, yang mana kalau tuan-tuan tengok, dia buat pembangunan di Saudi akan menjadi bandar paling hebat dalam muka bumi ini, tuan-tuan. Dengan pembangunannya, dia boleh buat bandar cermin 500 meter panjang, tak silap saya, panjang 170 km. Semua generate by AI tu, bandar tu. Neom City dia panggil. Dia bangunkan kota Madinah. Tuan-tuan tengok kota Madinah sekarang, by 2030 dia akan siapkan. Memang dahsyat lah kota Madinah. Dan kalau pembangunan di Riyadh, tuan-tuan tak usah sebut lah. Dia memang buat satu pembangunan yang dunia tak buat, tapi dia buat. Okey, ini cerita tentang Muhammad bin Salman pada hari ini, dalam pada masa dia telah membuka ruang liberalisasi yang begitu luas. Sebab itu dia disukai oleh anak-anak muda di Saudi. Memang beza lah tuan-tuan. Kat mana pun, saya macam tahun lepas saya pergi umrah kan di Madinah, bulan 11. Masa tuan-tuan duk mangkah undi tu, saya kat Madinah. Saya tak mangkah. Tuan-tuan tu yang mangkah tu. Ni mangkah lagi ni minggu depan kan. Saya pun tak mangkah juga sebab negeri saya dah selesai. Kan. Jadi saya pergi umrah bulan lepas, tahun lepas bulan 11 tu. Saya pun terkejut juga bila kami sampai hotel tu. Dulu dia memang ada satu trend, kalau biasa tuan-tuan pergi umrah kan, nanti ada orang datang beli jual SIM card. Jual SIM card kan, jual SIM card. Biasanya mutawif tuan-tuan akan ni lah. Dulu laki je buat kerja tu, dan ni orang perempuan. Macam baru ni saya pergi, yang promote tu laki. Bila kita setuju, saya kata ya setuju. Lebih kurang ada dalam 30 orang nak SIM card ni. Dia orang tak buat roaming kan. So datang yang tu perempuan 3 orang. Perempuan 3 orang tu pakai seluar jin, tuan-tuan. Pakai seluar jin. Cuma dia pakai yang apa tu, nama apa tak tahu, perempuan pakai pump gitu. Kalau ipar-ipar selalu pakai lah, kalau kita abang ipar mari rumah apa semua kan. Apa ni, ajar saya lah, umur-umur saya kan datang ni, adik ipar kita tutup aurat tu, dia pakai benda tu. Jadi pakai gitu je, seluar jin, duduk cangkung tepi hotel, duduk kan. Budaya ni dah ada, dulu tak ada di Madinah. Sekarang saya tanya dia, orang mana? Asal mana asal? Mana? Madinah. Dia kata, oh, orang Madinah. Kejut saya. Orang Madinah macam ni. Dia beza. Dulu memang larangan untuk wanita ni kuat. Sekarang hal itu sudah berubah. Tuan-tuan boleh menyaksikan benda ni, ataupun tuan-tuan pergi umrah nanti, ajak mutawif tuan-tuan, Ustaz, malam ni free tak? Free haji, kenapa haji? Boleh tak kita pergi track jalan daripada Masjid Nabi ke Quba tu, yang 3 kilo tu? Tuan-tuan nak tengok night walk Madinah, nak pergi. Kafe-kafe penuh. Beza, memang berbeza lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun ingat, saya dah pernah syarah kepada tuan-tuan, salah satu peristiwa besar akhir zaman adalah kehancuran bumi Madinah. Gempa, hancur, ditinggal kosong oleh penduduk Madinah itu. Tuan-tuan, malam ini lanjutan sebuah hadis berkaitan dengan tajuk ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Wa sahhahahu al-Hakim wa aqarrahu az-Zahabi. Hadis dinilai sahih oleh Al-Imam Hakim An-Naisaburi dan diakui kesahihannya oleh Al-Hafiz Az-Zahabi. Nama besar dalam hadis. Bersumber daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Yaqul, kunna qa'udan 'inda Rasulillah fadhakara al-fitan.
Kata Ibnu Umar, kami pernah duduk bersama dengan Nabi. Makna duduk dengan Nabi ni banyak maksud. Ada duduk secara rasmi, ada duduk santai-santai minum, Nabi bicara. Kami duduk bersama dengan Nabi, lalu Nabi berbicara tentang fitnah. Fa'aktsara fi zikriha hatta dzakara fitnatal ahlas. Nabi sebutlah berbagai bentuk fitnah macam-macam, hatta sehingga Nabi sebut kamu akan melalui satu fitnah dipanggil ahlas. Okey, ahlas. Saya baca hadis ni kat satu surau. Ahlas, ada seorang tu dia tunggu apa makna ahlas ni. Ahlas ni apa? Saya tak terjemah sampai sudah. Masa saya nak balik dia tahan saya. Ustaz sebut ahlas tu apa dia makna ahlas tu? Kan? Tuan-tuan tak nak tanya? Okey, ahlas bahasa Arab. Sahabat pun tak tahu tuan-tuan. Tapi Nabi sebut dengan terminologi yang Nabi guna. Ahlas ni dia pelapik kuda tu. Hak duduk dekat kuda tu. Saddle. Pelana, bahasa Melayu panggil pelana. English je saddle dia panggil lah. Saddle. Tempat duduk basikal tu pun dia panggil saddle. Kalau orang kayu basikal dia berdiri, dia onjot tu, dia panggil off saddle. Okey. Baik. Saddle kuda tu lah pelana. Kenapa Nabi sebut tu? Nanti kita tengok. Nabi sebut tentang ahlas. Baik. Faqala qail, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Jadi bertanya seorang sahabat bila dengar, ya Rasulullah, ahlas ni fitnah apa? Logik lah tuan-tuan sahabat tanya, sebab mereka tak boleh mampu nak faham fitnah apa ni Nabi sebut ni. Baik. Qala hiya harabun wa harbun, kata Nabi. Fitnah ahlas ni Nabi kata dia adalah fitnah orang yang saling memutuskan hubungan dan saling berperang. Kamu akan berada pada satu konflik perseteruan, peperangan, permusuhan, tuan-tuan. Okey. Cumanya tuan-tuan, fitnah ni dia umum ke dia spesifik? Ada sebahagian para ahli ilmu dia tak tahu berlaku kat mana dan dia tak nak cuba bahas dan tak nak cuba faham lah. Tak apalah pendirian dia. Dia ambil secara umum, general. Ada sebahagian melihat dia general kepada seluruh umat. Tapi hadis ni konten bicaranya merujuk kepada tempat dan masa tertentu. Okey tuan-tuan. Saudi ni tuan-tuan, sebelum tertubuh Arab Saudi ni, negara dia berpecah belah. Kerajaan-kerajaan di semenanjung tanah Arab satu. Masa tu dikuasai oleh Uthmaniyah. Amir dia bukan king, amir. Amir ni maksud dia ketua pemerintah lah. Amir dia keluarga Jordan. Sebab tu Jordan tu dulu saya pernah sebut, Jordan tu bukan asal Jordan. Jordan tu asal Saudi. Tok dia dulu duduk Mekah. Amir Makkah, dipanggil ketua pemerintah Mekah bawah kolonial Uthmaniyah. Okey. Tapi Najd tak. Kawasan Najd ni dia banyak berlaku perpecahan, peperangan antara kabilah, dan yang menang adalah keluarga Saud. Dia banyak keluarga tu tuan-tuan berperang. Tuan-tuan bayang keluarga boleh berperang, maknanya keluarga tu ada angkatan. Ada keluarga Ar-Rashid. Keluarga Ar-Rashid pun pernah berperang dengan keluarga Saud nak dapat Najd. Keluarga Ar-Rashid proksi kepada Uthmaniyah. Okey. Keluarga Arab, bukan Ar-Rashid kita. Ar-Rashid kita tak ada apa lah tuan-tuan, pisau potong daging kat dapur. Dia ada ada apa, militeri dia. Dia boleh berperang, perang, lebut wilayah, putus hubungan dengan ni apa semua. Cuma pada masa tu dia nak ambil alih. Tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan jadi penguasa di Najd, tuan-tuan ada tak keinginan untuk dapat Mekah Madinah? Mesti ada. Mekah Madinah kot. Tuan-tuan, menguasai Mekah Madinah ibarat menguasai dunia umat Islam keseluruhannya. Sebab tu Uthmaniyah tak dapat Najd, menggunakan keluarga Ar-Rashid proksinya untuk berperang dengan keluarga Saud. Tapi dia dapat
dia dapat semenanjung tanah Arab, dia letakkan pemerintah dia, keluarga Nabi keturunan Al-Hasan. Pentingnya menguasai Mekah dan Madinah. Dulu tuan-tuan, Uthmaniyah dia ada buat satu projek kereta api daripada Istanbul sampai ke Madinah, jajaran timur sampai ke Pakistan, tapi projek itu gagal. Kalau jadi dulu projek tu, memang dia besar lah, dia punya impak dia. Okey, baik. Okey, jadi berlaku perpecahan, saling permusuhan, saling berseteru. Nabi kata itulah fitnah Ahlas. Baik. Summa fitnatas sarra. Selepas tamat fitnah Ahlas, kamu akan berhadapan dengan fitnah sarra. Kamu akan melalui fitnah sarra, fitnah kemakmuran dan fitnah kemakmuran, kesenangan dan kekayaan. Fitnah juga. Total, kalau saya sebut Saudi kaya tak? Kaya. Tapi dulu dia bukan macam tu. Dulu tak macam tu tuan-tuan. Yang jadi kaya ni bila? Saudi jadi kaya ni bila tuan-tuan? Selepas peperangan kedua. Perang bila tu? Perang dunia. Belum lagi. Dia jadi kaya lepas minyak bumi dia ditemui. Itu dah jadi kaya. Dulu tak macam tu tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan tengok UAE kan, Dubai kan, kaya tak? Dulu macam mana? Susah. Orang dia kerja apa? Nelayan, pengembala, hak jenis kerja tak pakai baju. Tu UAE dulu. Sekarang beza lepas minyak bumi ditemui. Nabi kata kamu akan berhadapan dengan fitnah sarra, kemakmuran, tenang, kekayaan, kesenangan. Tapi Nabi sebut dia fitnah. Baik. Tuan-tuan, ni menarik. Nabi sebut, tak nampak, dulu nampak, dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti. Nabi kata fitnah ini sumbernya berasal dari, atau sumber asapnya berasal dari dua telapak kaki seorang lelaki dari ahli keturunanku, kata Nabi. Kamu akan dapat kemakmuran ni disebabkan oleh pencetus dia seorang lelaki daripada ahli keluargaku. Dialah punca yang menjadikan era kehidupan kamu berubah. Daripada pertempuran, peperangan, perbalahan ni, kamu akan memasuki satu era kemakmuran dan kesenangan. Punca dia seorang lelaki daripada ahli keluargaku, kata Nabi. Ya, yaz'umu annahu minni. Dia menyangka bahawa tindak tanduk dia itu sebahagian daripada aku, kata Nabi. Walaysa minni, tapi tak, kata Nabi. Dia keturunan Nabi, tapi apa yang dia buat tu niat dia tak betul. Tu Nabi kata. Dia memang keturunan aku, tapi apa yang dia buat tu dia ada kepentingan peribadi. Okey? Sebab itu pemimpin dia tak boleh ada kepentingan peribadi. Bila seorang pemimpin naik dan dia ada kepentingan peribadi, habis. Okey. So hadirin sekalian, siapa lelaki ni? Okey. Bismillah. Dalam pengamatan kajian saya lah, tuan-tuan, saya pernah cerita kepada tuan-tuan satu watak dipanggil Syarif Hussein ibn Ali Al-Hasani Al-Quraisy. Dia adalah pemerintah Mekah terakhir, semenanjung tanah Arab terakhir di bawah Uthmaniyah. Ingat tak saya pernah cerita kepada tuan-tuan, 10 Jun 1916 dia melancarkan satu gerakan revolusi Arab. Tujuan memisahkan tanah Arab, semenanjung tanah Arab daripada Uthmaniyah. Waktu tu Najd, tanah besar Saudi, memang milik keluarga Saud. Okey, King Abdul Aziz dah ada dah waktu itu. Dia kuasai semenanjung tanah Arab. Masa tu duduk bawah Uthmaniyah. Dia berangin dengan Uthmaniyah pada waktu itu sebab Uthmaniyah membunuh 24 orang, tak silap saya, individu nasionalis Arab, pejuang bangsa Arab. Uthmaniyah bunuh, hukum bunuh. Dia mengamuk.
Dia mengamuk, dia buat gerakan revolusi Arab. Gerakan dia ni mendapat sokongan British waktu itu. Sebab British memang nak pecahkan Arab dari Uthmaniyah. 1916 Uthmaniyah kat mana tuan-tuan? Dalam kemelut Perang Dunia yang pertama bersama Jerman. Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. 1916 Uthmaniyah terpalit. Kenapa tuan-tuan Uthmaniyah pergi sibuk Perang Dunia Pertama walaupun itu perang Eropah? Sebab Uthmaniyah terpaksa tolong Jerman sebab dia terikat dengan pinjaman bank-bank Eropah. Dia kena pergi. Orang dah Sharif Hussein ni moyang Jordan lah. Sekarang Jordan kan King Abdullah, Raja Abdullah II bin Al-Husain bin Talal bin Abdullah bin Husain bin Ali. Tu dia Sharif Hussein bin Ali. Nama tok saya pun saya tak ingat sama situ. Tok dia ingat tuan-tuan. Dia buat satu gerakan, menang mudah gerakan dia. Menang mudah, infanteri darat dia cukup kuat. Secara rasmi dia berjaya memisahkan tanah Arab daripada Uthmaniyah, tuan-tuan. Berpisahlah Arab dengan Uthmaniyah. Dia dijanjikan oleh British, waktu tu British memang berkuasa. Dia dijanjikan oleh British 1916. Bukit Kepong belum jadi lagi ni. Ya, cerita tu. Dia dijanjikan oleh British untuk diangkat sebagai King of Arabs. Maknanya dia jadi King of the King. Kerana Arab semua kau punya. Tuan-tuan. Tapi dia ditipu. Tak tahulah dia ditipu ataupun ada version yang kata dia menolak satu permintaan British untuk menyediakan satu surat dengan tanda tangan dia untuk menyerahkan Palestin kepada British. Dia tolak. Sebab apa dia tolak? Dengan alasan dia kata Palestin tidak aku miliki, dia kata. Sebab dia melakukan pembebasan tanah Arab saja. Bumi Syam dia tak masuk kan? Bumi Syam waktu itu masih bawah Uthmaniyah. Palestin ke Syria ke Lebanon ke ataupun Jordan ke, dia hanya berpisah daripada Uthmaniyah pada Julai 1923. Perjanjian di Lausanne, Switzerland, yang menamatkan era Uthmaniyah. Uthmaniyah kena merdekakan semua tanah yang bukan bangsa Turk. Bumi Syam bangsa Arab, dia kena bebaskan. Tuan-tuan. Jadi Sharif Hussein bin Ali dia tak setuju. Dia kata, macam mana aku nak serahkan kepada kamu tanah yang aku tak miliki, dan dia merupakan kota suci umat Islam. Dia tak tergamak nak serah tanah suci kepada British. British pun dia nak Palestin, walhal dia bukan Yahudi pun. Bangat. Tuan-tuan, Yahudi pun bukan nak pun sebenarnya. Kalau kita buka cerita daripada awal penubuhan Yahudi Israel itu dari Zionis, dia bukan nak pun sebenarnya. Yang nak tu British. Apa sebab dia nak tu nanti kita cerita lah, tuan-tuan. Okey. Dan akhirnya dia buat apa? Baik, dia tolak. Bila dia tolak tu, tuan-tuan, impian dia hancur berkecai. Apabila dia tak dapat dan dia diperangi oleh tentera Saud. Masa tu tentera Saud pun ada sokongan daripada British. Kena ingat. King Abdul Aziz pun dijanjikan satu tawaran yang sama. Kamu akan jadi King of Arabs. Sebab itulah akhirnya, tuan-tuan, dia terusir. Sebenarnya dia belum dapat Jordan waktu itu. Sebenarnya pada waktu itu dia dibuang daerah, dibuang wilayah, menetap di Cyprus waktu itu. Dan saya ringkaskan cerita, akhirnya tertubuhlah Kingdom of Saudi Arabia dengan menggabungkan semenanjung tanah Arab dengan tanah besar Najd. Jadilah negara Saudi yang kita ada pada hari ini. Bermula dengan kisah ini, tuan-tuan, bermula dengan penubuhan Saudi ini, rakyatnya generasi ke generasi, dekad ke dekad berubah menjadi kaya raya, makmur, tak ada peperangan dah.
Mana ada perang dah tuan-tuan? Tak ada perang. Sejak penubuhan Saudi ada perang tak dalam wilayah tu? Mana ada? Makmur. Ya. Baik. Hadirin sekalian, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kemudian manusia akan berdamai dengan mengangkat seorang lelaki sebagai pemimpin mereka seperti pangkal peha yang menempel di atas rusuk. Ini maksudnya seorang lelaki yang dia tak ada pangkal peha menempel pada rusuk ni, salah satu makna dia bukanlah seorang pemimpin, dia bukanlah seorang muslim yang baik sebenarnya. Macam itulah. Tapi dia diangkat. Dia diangkat dan dia membawa kemakmuran. Generasi dia membawa kemakmuran dan kekayaan kepada penduduk Arab waktu itu. Betul lah seperti mana kita tengok, tuan-tuan. Baik. Kemudian Nabi kata, setelah itu dalam keadaan kamu makmur, diuji dengan fitnah kemakmuran, kesenangan, terjadinya fitnah duhaima. Apa dia duhaima? Fitnah yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali akan ditamparnya dengan tamparan yang keras, kata Nabi. Ketika orang-orang menyatakan fitnah ini telah selesai, ternyata fitnah itu masih lagi terjadi. Di waktu pagi seseorang itu di dalam keadaan beriman, namun di waktu petangnya ia menjadi orang yang kafir. Apa dia cerita, tuan-tuan? Fitnah kesenangan yang berakhir dengan fitnah duhaima. Iman seseorang mudah tergadai. Dalam satu keadaan tempoh masa, dia boleh beriman, dia boleh kafir. Dalam erti kata, taklah kafir betul, tapi dia boleh bersetuju dengan benda-benda yang bukan bahagian daripada Muslim, bukan bahagian daripada Islam, tuan-tuan. Akhirnya manusia itu terbahagi menjadi dua golongan, kata Nabi. Golongan orang-orang yang beriman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun di antara mereka. Golongan kaum muslim yang terus mempertahankan kebenaran. Okey? Yang tak ada kemunafikan dalam diri dia. Dia tak setuju, habis cerita. Tak nak bagi jawatan, tak apa. Tak nak bagi jadi imam, tak apa. Janji dia pertahankan prinsip sebagai seorang muslim. Dan yang kedua, golongan orang-orang yang munafik, yang tidak ada keimanan sedikit pun di antara mereka. Setuju sajalah dengan pemerintah asalkan dapat tempat, kedudukan, gaji, habuan dan sebagainya. Itu, tuan-tuan. Jika hal itu telah terjadi, kata Nabi, maka tunggulah saat munculnya Al-Masihud Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Nabi kata, maksudnya apa? Kalau sampai ke tahap manusia ni, yang Nabi sebut ni boleh jadi adalah orang berilmu, sebenarnya ilmuwan, akan terbahagi dua. Yang terus mempertahankan prinsip dan yang menjadi munafik. Apa maksudnya? Ya, yang boleh duduk bersama dengan pemerintah yang mengekalkan ataupun membawa budaya-budaya luar daripada budaya Islam. Tuan-tuan, itulah yang kalau kita tengok, yang kalau kita lihat perubahan besar yang berlaku di tanah Arab, khususnya di Saudi pada hari ini. Dulu mana ada konsert apa semua, tapi sekarang ni dia jadi. Tuan-tuan, cuba fikir bagaimana sebuah negara yang memiliki tanah haram Mekah dan Madinah, dia boleh buat konsert-konsert seperti itu. Dan macam mana ulama'-ulama' dia? Kita bersangka baik, yalah ulama' dia tegur lah, macam tu lah, bersangka baik lah, tuan-tuan. Okey, yalah, tapi dalam sangkaan baik, kita tahu ada yang menegur sampai dipenjarakan, vokal. Ada dan ramai yang tidak bersetuju, namun tidak boleh vokal dalam teguran mereka, memikirkan impak kesan. Tapi ada yang itu hak dia, kan? Janji aku kedudukan aku duduk sebagai seorang sekian dapat kedudukan. Ini boleh jadi, tuan-tuan. Jangan kata tak ada, sebab akan ada golongan agamawan yang begitu. Ya, baik. Nabi kata bila terjadi saat ini,
tunggulah saat munculnya Al-Masihud Dajjal. Maksudnya Nabi nak bagi tahu Al-Masihud Dajjal akan jadi penguasa di wilayah itu pada waktu itu. Dah dekat, maknanya saat kemunculan dia. Bukan keluar tuan-tuan, dia muncul. Dia ada beza tuan-tuan antara keluar dan muncul. Okey. Yang keluar ni yang last. Dajjal ni dia akan keluar dengan zahir dia last, tapi sebelum tu dia muncul dengan watak-watak yang trin sekalian. Nabi kata bila berlaku saat itu, tunggulah hari ini atau esok dia muncul sebagai penguasa kamu. Sebab tu tuan-tuan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pernah jumpa tak hadis Nabi mimpi Dajjal tawaf di Mekah, Kaabah? Pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa? Aduh, macam mana nak cerita? Tak jumpa pula. Nabi pernah mimpi, Nabi melihat dua orang bertawaf. Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, Nabi tengok Nabi Isa tawaf di Mekah tu, kejadian realiti ke kejadian hanya bayangan mimpi? Apa prinsip kita pada mimpi Nabi, mimpi Rasul? Pegangan kita, mimpi seorang Rasul adalah wahyu yang merupakan mimpi yang benar, bukan khayalan, bukan bayangan. Maknanya, apa maksud benar? Peristiwa yang nyata, hanya sahaja belum terjadi secara alami, tapi Allah dah perlihatkan. Kan banyak peristiwa yang Allah perlihatkan kepada Nabi, kejadian belum berlaku. Contohnya orang diazab dalam neraka. Dalam Mi'raj, Nabi dah tengok belum? Nabi dah tengok. Ada tak orang kena azab sekarang? Tak ada. Tapi Nabi dah tengok. Macam itulah, Nabi dah diperlihatkan bagaimana sirat umatku nanti. Nabi duduk ujung, Nabi kata Allahumma sallim, Allahumma sallim. Kan? Tuan Imam lalu Allahumma sallim, Ustaz lalu Allahumma sallim, semua sallim. Sampai Tok Bilal, sampai Tok Siak semua Allahumma sallim, Allahumma sallim. Nabi doa, ya Allah selamatkan, selamat belakalah insya-Allah kita ni dah. Mudah-mudahan selamatlah tuan-tuan. Ya. Nabi dah diperlihatkan, kejadian belum berlaku. Mimpi Nabi diperlihatkan Nabi Isa tawaf di Mekah, di Kaabah. Maknanya kejadian betul. Nanti masa Nabi Isa turun apa semua, Nabi Isa buat haji, buat umrah, Nabi Isa tawaf, Nabi tengok dah. Dan Nabi juga diperlihatkan Dajjal tawaf di Kaabah. Ada hadis tak Nabi kata dia tak boleh masuk Mekah, Madinah? Ada hadis dia tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Hadis Fatimah binti Qais riwayat Muslim, Tamim Ad-Dari cerita, hujung penceritaan itu Nabi sebut dia tak boleh illa Makkah wa Taibah, Nabi kata. Kecuali Mekah dan Taibah, Nabi kata. Dan Taibah adalah Madinah. Tapi Nabi mimpi dia tawaf di Mekah, Kaabah. Jadi tuan-tuan, Dajjal ni tawaf di Kaabah. Sebab itulah kita sering digambarkan Dajjal ni mukanya macam tu, matanya satu kat tengah. Memang sampai kesudah kita tak jumpa tuan-tuan. Tapi Nabi duk mimpi dia tawaf di Mekah, Kaabah. Siapa dia sebenarnya? Lepas tu tuan-tuan pernah jumpa tak hadis Dajjal panjat Bukit Uhud, Madinah? Tak jumpa juga. Saya baca dah tuan-tuan, apa semua tak jumpa ni kan? Ada, saya baca dah pada tuan-tuan. Nabi sebut Yaumul Khalas, hari penghabisan. Yas'udud Dajjal Uhudan, hari di mana Dajjal pergi panjat Bukit Uhud bersama dengan followers dia, pengikut dia. Kalau dia ada pengikut apa semua ni, tuan-tuan jangan rasa dia ni orang biasa ahli sihir dah, bukan. Kalau dia keluar sebagai ahli sihir, nak ikut ke kita ahli sihir? David Copperfield, tuan-tuan nak ikut dia? Walaupun dia boleh buat benda pelik-pelik, tembus badan, dia tak keluar sebagai ahli sihir tuan-tuan. Dia keluar sebagai penguasa yang akan diikuti oleh orang ramai dengan kekayaan dia. Sebab tu dia pernah sebut kepada Ibnu Umar, aku tak akan mati selama aku tidak menjadi orang yang paling kaya atas muka bumi. Dia dah pernah sebut. Dia panjat Bukit Uhud dengan followers dia. Dia tunjuk kepada masjid Nabi, atarawna hadzal qasrul abyad, kamu nampak ada istana putih itu? Dan tuan-tuan ingat,
Masjid Nabawi baru ni dia jadi putih sejak pembinaan pembesaran zaman King Fahad ni. Dulu tak putih. Kan Masjid Nabi kan nampak putih kan, walaupun sebenar building dia tu warna kemerahan. Tengok betul-betul batu dia, tapi malam memang nampak putih. Kamu nampak ada istana putih ni, kata Dajjal. Nampak? Kan? Masa tu dia nak masuk, tak boleh masuk waktu itu. Okey? Dia pergi ke satu tempat lain di pinggir tanah haram kota Madinah, namanya Sabkhatul Jaraf. Di sana dia buat sesuatu yang menyebabkan penduduk Madinah dari kalangan kafir, munafik, fasik keluar pergi menuju kepada dia. Itu cerita dia. Panjang umur kita tengok nanti tuan-tuan. Sebab Nabi kata tu Yaumul Khalas, hari penghabisan kota Madinah. Kalau itu berlaku, Madinah dah dekat sangat dengan hari kehancuran dia. Okey tuan-tuan, kita sambung insya-Allah selepas azan Isya. Allahu a'lam. Apa yang Ustaz nak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat sekalian. Nak habiskan cerita sikit sajalah insya-Allah. Kemudian selain daripada Nabi bermimpi melihat Dajjal tawaf di Mekah, Nabi juga telah menyatakan at one day dia akan panjat bukit Uhud. Dan pada masa tu dia nak masuk Madinah tak boleh. Dia tak masuk Madinah tak boleh. Dan dia pergi ke satu kawasan pinggir Madinah, orang fasik apa semua daripada Madinah akan keluar pergi menuju kepada dia. Jadi dia adalah satu watak yang penting sebenarnya di Saudi. Sebab Nabi cerita dia tawaf, dia panjat Uhud. Dan itu bukan cerita orang biasa-biasa nak boleh buat begitu, hadirin sekalian. Kan? Sebab itu Dajjal ni tak mudah-mudahlah kita tak boleh mudah-mudah dajjalkan orang, kan? Tidak bersama kita Dajjal tak boleh lah, kan? Itu ngempin-ngempin ni tuan-tuan, kempen-kempen biasa sudahlah. Dajjal tak payahlah main, habis ngempin Dajjal bermasuk apa semua, kan? Kan? Tapi inilah dia tuan-tuan, dalam kisah Nabi, boleh saya katakan pengakhiran kisah Ad-Dajjal ini, sebab last pun nanti dia akan keluar, dia akan melakukan peperangan tuan-tuan. Nanti last Dajjal ni dia akan bangkit bersama tentera Yahudi. Dia akan attack 3 wilayah dalam sebuah hadis. Pertama, wilayah di bahagian Multaqal Bahrain, pertemuan 2 buah laut. Ini dikatakan wilayah yang berada di bahagian timur Saudi tu, yang dia Multaqal Bahrain, 2 buah laut ni, laut Arab dan laut Farsi. Okey, dia akan attack sebelah sana, dia menang. Lepas tu dia akan attack bandar ataupun wilayah umat Islam di Farsi, Iraq, Iran waktu itu, dia dapat juga. Dan last nanti dia cuba untuk kuasai semula bumi Syam yang masa itu pemerintahan Al-Mahdi, keturunan Nabi. Dia gagal. Kenapa dia gagal? Kerana Allah turunkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Maknanya dia satu figura yang boleh ketuai lead satu angkatan. Bukan orang biasa. Mesti datang daripada pemimpin. Ini dia hadirin sekalian. Saya tak mau bawa kepada maklumat kitab lain kerana dia akan mendatangkan kontra dan perbahasan. Tetapi untuk maklumat tuan-tuan, dalam Bible juga ketika menceritakan Dajjal atau dipanggil Antichrist, Bible menceritakan dia akan muncul akhirnya sebagai seorang pemerintah atau penguasa. Okey, hadirin sekalian. Jadi cukup dululah sekadar itu, hadirin sekalian. Kita akan sambung lagi perbahasan ini dengan tajuk yang seterusnya insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, yang berkait dengan apa yang kita perbincangkan daripada isu berkenaan dengan pengakhiran Dajjal seakan membawa kepada maksud keberadaannya di tanah Arab, khususnya berkait dengan Mekah dan Madinah. Wallahu taala. Ya. Sila. Boleh. Kita ni baru je. Kita ni generasi baru. Manusia ni generasi baru yang Allah cipta. 6,000 lebih lah, nak ke 7,000 tahun Adam sampai kita. Logik. Sebab kita ni pun Allah cipta, dia macam ni, masa Allah nak cipta Nabi Adam, Allah bagi tahu malaikat kan, untuk letak kita kat mana? Bumi. Jadi Adam dekati buah khuldi tu, pohon khuldi tu hanya asbab je. Betul tak? Nampak tak tuan-tuan? Maknanya memang kita ni akhirnya Allah nak letak kat bumi juga. Cumanya asbab kita nak pergi salahkan Nabi Adam. Wahai datuk aku, kenapa kau pergi makan buah itu? Kan tak boleh. Kan? Memang hanya asbab. Ya, Nabi Musa marah dalam Sahih Muslim, ada cerita itu. Kan? Jadi kita ni baru je.
nak masuk 7,000 tahun manusia, Adam sampai kita, tuan-tuan. Di sisi Allah baru nak seminggu. Sebab 1,000 tahun bagi Allah baru sehari. Sebelum kita, ada makhluk tak menempati bumi? Ada. Itulah yang kita jumpa Perak Man. Perak Man tu belas ribu tahun sebelum kita, antara yang baru jugalah. Ada lagi fosil-fosil yang ditemui dengan kajian, dengan pembuktian carbon dated. Dia guna carbon tu kan. Carbon dated ni boleh kata accurate juga. Ada helaian nuskah tulisan Al-Quran yang dibuat carbon dated usianya di zaman sahabat. Yes. Ada satu pokok di Jordan. Pokok tu orang dok anggap pokok sahabi. Maknanya satu-satu sahabat Nabi yang tinggal hidup sekarang ni, pokok tu lah. Kerana dia kata Nabi pernah nyandar di pokok itu. Orang pun pergi. Biasalah orang kita kan, bila pergi lain dah cerita dia. Geram-geram kerajaan Jordan pun pergi buat carbon dated dekat akar pokok tu. Bila dia buat, baru 400 tahun dia hidup. Terus tak jadi orang datang. Sebab dia bukan sahabat lah. Kan? Jadi juta-juta tahun, ya boleh jadi. Boleh jadi Allah memang dah tempatkan makhluk sama ada yang dikatakan haiwan atau yang mirip seperti manusia tapi tidak berakal seperti kita. Fizikalnya lebih kurang, dan mereka banyak melakukan pergaduhan, pertumpahan darah, pembunuhan. Itulah yang malaikat tengok. Sebab tu bila Allah bagi tahu kepada malaikat, aku nak cipta makhluk lain menggantikan makhluk sedia ada di muka bumi, malaikat kata, adakah kamu nak menciptakan? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah kamu nak mencipta makhluk yang melakukan kerosakan dan melakukan pertumpahan darah? Malaikat bukan refer kita, sebab malaikat tak kenal apa itu manusia. Allah belum cipta, baru Allah bagi tahu nak cipta. Tapi malaikat based on tengok makhluk sedia ada, atas muka bumi gaduh, perang, gitulah kan. Jadi kehidupan mereka tu dah juta-juta tahun dah pun. Kita ni baru lagi. Sombongnya sahaja lain macam. Macam itulah kita ni. Macam dah hidup berjuta tahun. Jadi ceritanya begitulah. Itulah jawapan saya untuk soalan Haji yang pertama. Yang kedua, habis dah. Hadis cerita ni kebanyakan geografinya di situlah. Sebab kita kena akui juga sebahagian hadis Nabi ketika berbicara dia merujuk kepada satu geografi khusus, tidak secara menyeluruh. Wallahu alam. Okey. Macam kalau kita tengok baca je hadis macam Sungai Furat, pengeringan Sungai Furat kan. Memang Furat, memang tak ada tempat lain, memang Furat Iraq itu. Okey. Wallahu alam. Okey. Jadi hadirin sekalian, insya-Allah sampai sini dulu. Kita sambung lagi insya-Allah pertemuan kedua Selasa ketiga bulan ini untuk menyambung bahagian sambungan daripada bicara kita pada hari ini insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lipat, bagi lipat. Ni yang tadi 10 minit.